Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh dah saya mula ya? Boleh lah ya. Siapa yang ada lah. Dekat ni ada 6 orang pun tak apalah. Boleh No problem. Baik. Sebelum saya nak mula, saya nak beritahu awak yang kalau awak dengar berita, Zoom ni dia ada masalah sikit tu tak? Awak pernah dengar cerita ni? Benar. Kena hack. Dah kena hack lah apalah. Jadi saya tengah buat eksperimen dengan Form 5 dululah. Tapi kalau eksperimen saya tu okey menjadi, saya akan minta semua budak Form 4 pula install lah, iaitu Microsoft Teams. Okey, ejaan dia Microsoft Teams. Mana? Tak keluar pun kat situ. Keluar ke tak? Tak. Microsoft Teams. Ada tak? Ada kan? Nampak tu? Dia punya logo dia macam ni, saya tunjuk. Logo dia macam ni. Logo dia yang ni. Awak nampak tak? Yang ujung ni. Nampak tak ni? Ni. Mana? Ni nampak tak dekat skrin? Yang nama dia Teams tu. Yang mana saya nak buat Tu? Ni. Ada Teams kan? Ni logo dia ni. Awak kena install benda ni lah, tapi jangan login lagi. Nanti saya bagi awak kena login awak kena pakai Google Classroom ni ID. Nanti saya bagilah. Tapi benda ni saya tengah buat eksperimen dengan Form 5. Kalau menjadi cantik, saya akan buat dengan Form 4 pula. Okey. Sebab sekarang ni kita pakai dulu Zoom ni sebab kita dah jalan kan. Okey, kita jalan dah, kita buat dululah. Okey. Baik. Ramai ke dah masuk pula ni? Berapa orang dah? Okey, dah ada 7 orang, jadilah. Alamak, anak saya dah jaga. Okey, tak apa. Baik, saya nak sambung yang semalam, iaitu bahagian ini, bahagian pelengkap. Kita panggil dia apa? Pelengkap. Ni pelengkap. Boleh. Apa maksud pelengkap? Pelengkap ni maksud dia komplement dalam bahasa Inggeris. Dalam bahasa Inggeris kita tulis dia sebagai komplement. Okey, komplement. Okey, maksud komplement ni ataupun maksud pelengkap ini adalah bahasa Melayu kita cakap kecuali. Okey, boleh faham ah? Boleh tak semua kata faham? Faham. Okey. Okey, sebab saya tak tahu ada awak dengar ke tak tu je. Okey, saya dapat respon tu kira okey lah. Baik, maksud komplement atau maksud pelengkap adalah kecuali. Maknanya semalam, kalau awak ingat, kita buat semalam macam ni, soalan A ni. A persilangan dengan B, betul? Nampak itu saya dah tulis, tak keluar lagi. Hari ni ada problem sikit Problem dia lambat, saya dah tulis dia tak keluar lagi. Okey, baik. Awak nampak tu, A persilangan B ada tanda komplement kat situ ataupun tanda pelengkap kan? Maksud dia adalah kecuali. Saya bagi contoh. Okey, maksud dia saya bagi contoh. Kita ada set semester 1 sampai 8, iaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Set A kita adalah yang ni 1 sampai 6. Okey, set B kita pula adalah 2, 4, 6. Awak nampak itu kan? Nampak? Jadi, bila dia bersilang, A masam sama B, kan? Masam sama apa maksud dia? Maksud dia yang sama kan? Maksud dia yang sama kan? Maknanya 2, 4, 4.
6. Jadi A persilangan B jawapan dia 246 lah kan. Yang ni. Nampak tak tulis kat bawah? Oi, saya dah right. Semalam laju kan tak laju. 246 nampak tak tu? Nampak. Okey. Nampak. Jadi bila ada tanda ni, tanda komplement ataupun tanda pelengkap, maknanya yang bukan kecuali, ingat saya kata kecuali tadi. Oh, okey. Ya. Maknanya jawapan dia adalah 1, 3, 5. Ada lagi ke 7, 8? Ada lagi 7, 8 sebab set dia semua ni 8 kan? Jadi satu yang bukanlah 1, 3, 5, 7, 8. Okey, sebab itulah jawapan dia yang ni. Okey, 1, 3, 5, 7, 8. Sebab dia ambil yang bukan jawapan. Tu maksud dia. Okey. Itu maksud komplement adalah maksud dia bukan jawapan. Dan bawah ni nampak tak bilangan N ni ada bilangan kan? So dia kira ni ada 1, 2, 3, 4, 5. Tu jawapan dia ada 5. Okey, jawapan dia ada 5. Baik, kita tengok soalan yang ni pula. Dia minta A persilangan C. Maknanya A awak yang ni. So dia minta kita bersilang dengan yang ni. Apa saja yang sama. Maknanya kalau tengok jawapan 1, 2, 3, 4 lah ni. 1, 2, 3, 4. Semua yang bersilang kan. Kita buat semalam tu. Okey. Dan bila dia tulis sini tanda komplement ataupun tanda pelengkap. Pelengkap maksud dia kecuali. Iaitu bukan jawapan. Maknanya kalau ingat kalau ada tanda ni maknanya bukan jawapan. Jawapan persilangan tadi tu bukan bersilang lah. Yang tak bersilang adalah 5, 6, 7, 8. Dan bilangan dia ada 4. Okey, setakat ni okey ke tak okey? Okey. Okey. Okey lah. Okey kan. Jadi awak boleh faham lah C tu macam mana kan? Sama lah. C tu sama je lah. Okey. Baik. Sama juga saya nak tunjuk kat awak macam semalam. Ni. Ingat tak semalam saya bagi tahu awak bahawa kalau P bersilang Q, semalam saya jawab persoalan, P bersilang Q, kita akan lorek di tengah ni, betul tak? Kita akan lorek di tengah ni, betul tak? Okey, tetapi yang ni ada tanda ini, maka dia ambil yang lain. Nampak dia lorek semua yang lain. Betul. Nampak? Okey. Bila ada tanda komplement ataupun tanda pelengkap, maka kecuali. Maksudnya semalam patutnya yang ni saja, yang ni kan. Okey, tetapi bila dia ada tanda komplement kat sini, maka dia ambil kecuali. Yang bukan lah. Okey, sama juga. Yang ni pun kes semalam lah, cuma dia tambah komplement. Dia tambah komplement. Semalam jawapan dia semua kat tengah ni kan, betul tak? Jawapan yang tengah. Tapi hari ni sebab kita ada tanda ni, kita ada tanda tu, komplement ataupun tanda pelengkap, maka bukan jawapan yang dia ambil yang lain semua. Baik, terus yang lain pun sama. Semalam saya tunjuk kat awak bahawa jawapan dia patutnya yang ni P dengan R. Tu kita jawapan dia yang ni kan. Ni jawapan semalam. Okey, yang mana tak ada komplement. Bila dia bubuh je tanda komplement, maka jawapan dia akan jadi yang lain. Semua. Kecuali yang kita lorek tadi. So, awak jangan terlupa benda ni lah. Takut careless masa jawab soalan. Okey, sama juga yang ni. Semalam jawapan dia yang ni saja. Tetapi untuk tanda ini, maka itu jadi bukan jawapan. Okey, sekejap. Marika bawa Kusyari pergi ke depan. Bawa pergi depan. Okey, lepas tu kita tengok yang ni pula, contoh satu muka surat, contoh 5 ni, semua tengok contoh 5. Okey, ni soalan rajin, soalan periksa macam ni lah keluar. Jenis panjang-panjang, pelajar suka malas nak baca. Okey, dia akan keluar macam ni lah. Awak nampak tak skrin saya ni penuh? Nampak. Okay, ada setengah kalau awak nak besar, awak kena pakai laptop ataupun tab lah yang besar-besar lah, awak nampak besar lah. Kalau awak pakai handphone kecil tak apa, asalkan awak nampak full screen. Okay,
Diberi aktiviti co-curriculum yang disertai oleh 3 orang murid seperti dalam set P, Q dan set R dengan keadaan set semester. Set semester tu maksudnya itu lah, semua tu je. Dia tak ada yang lain. Dia tak ada softball, dia tak ada kelab yang lain. Dia semester ataupun universal maksudnya yang tu sahaja. Tahana, pengakap, matematik, hoki, bola sepak, sejarah, badminton, kadet, polis. Yang ni semester ataupun itu yang ditawarkan. Okey. Yang ni yang ada di sekolah lah. Okey. Lepas tu dia kata P, pengakap, matematik. Ni ada seorang pelajar ni, dia beri aktiviti curriculum yang saya 3 orang murid. Maksudnya murid P dia masuk pengakap, matematik, okey. Ni Nabila kot. Ke siapa? Okey, Q, Tak tahu. kadet polis, sejarah, badminton. Ni pelajar Q. R, pengakap lagi. Ni siapa pula tak tahulah. Pengakap, sejarah, bola sepak. Jadi, soalan dia senaraikan semua unsur bagi setiap yang berikut. Yang ni yang kita buat sebelum ni lah. Yang kita buat sebelum ni. Tapi dia ada semua ada tanda komplement. Nampak tu? Semua ada tanda komplement. Okey, macam mana kita nak buat? First sekali, nampak ni ada penyelesaian kat sini. Okey, penyelesaian kat sini. Sebab soalan dia tanya P bersilang R komplement. Okey, jadi yang cantiknya kita nak buat adalah kita mesti cari yang ni dulu. Selalunya yang kita buat adalah kita cari yang komplement, yang bersilang dulu. Yang bukan bersilang kan jadi jawapan lah. Faham tak saya cakap apa? Saya ulang balik. Faham. Soalan dia adalah P bersilang R ataupun pelajar P bersilang pelajar R. Jadi apa maksud bersilang ni? Bersilang ni maksudnya sama kan? Apa yang sama dah. P dengan R ada benda yang sama iaitu pengakap kan? Jadi dia minta kat kita komplement ataupun pelengkap. P bersilang R pelengkap. Maknanya macam saya kata tadi, jawapan dia adalah bukan jawapan. Okey, jawapan dia pengakap kan kalau P bersilang R kan. Jadi ambil yang lain tu, yang tak disenaraikan tu, semua menjadi jawapan dia. Okey. Oh, okey. Itulah jawapannya. Boleh faham tu? Boleh. Okey, boleh faham lah. Dia kalau awak tengok soalan B dia lukis balik kan? Soalan B dia buat sama dengan soalan A dengan B tapi A dia minta senarai, B dia minta kita lukis gambar rajah kan? Jadi B ni yang dia lukis gambar rajah ni, nampak tak? So, dia lukis ni P, pelajar P, ni pelajar R. Ini pelajar Q. Okey. Yang duduk dalam ni yang depa sama. Yang ni siapa pun tak kena. Yang ni sama. Okey. Faham tak faham? Sejarah pelajar Q sama dengan pelajar R. Untuk pengakap P dengan R. Okey, sebab tu dia buat gambar rajah macam ni. Okey, jadi jawapan awak tadi pengakap, jadi yang lain selain daripada tu adalah bukan jawapan. Okey, ini adalah bentuk gambar rajah band. Ada soalan tak setakat ni? Ada soalan tak? Tak ada. Tak ada soalan tak? Tak ada. Okey, faham ah? Faham. Okey, yang kedua A2 dia minta kita cari R bersilang Q komplement. Jadi apa yang kita buat sama macam kita buat tadi lah. Sejarah R and Q ni nampak ni. Yang ni R Q. Okey, yang sama sejarah ni yang sama. Okey. Jadi selain pada itu adalah semua jawapan. Matematik, pengakap, hoki, bola sepak, badminton dan kadet polis. Okey, ini sama saja macam A1. Kita pergi kepada A3. A3 pun sama. Dia bagi kita P bersilang Q bersilang R. Yang mana ada tak jawapan? P bersilang Q bersilang R. Tak ada. Maknanya tiga-tiga pelajar ni ada ambil yang sama satu. Ada tak? Tak ada. Tak ada kan? Tak ada langsung yang tiga-tiga ni ambil sama kan? Tak ada. Tak ada, sebab itulah ni jawapan dia ni. Sebab tak ada. Okay. Jadi bila dia minta komplement atau pelengkap semua. Semua. Okey. Oh. Okay, boleh?
Boleh. Contoh, siap ada jawapan dah, okey? Okey, baik. Ni adalah kerja yang awak kena buat hari ni pula, tapi saya akan nak sambung lagi yang untuk satu lagi, tapi ni nak pesan takut terlupa. 4 soalan ni buat. Yang ni buat. Jangan lupa tanda pula. Tu dah sama je macam saya buat tadi. Okey, ada soalan boleh tanya kat hantar mesej kat saya, boleh tanya. Kita pun tak tahu lagi bila PKP ni nak tamat, tak tahu dengan cerita nak tambah lagi. Jadi sebaik-baik kita bersedia siap-siapkan je. Okey, 4 soalan tu awak buat. Saya nak teruskan boleh? Boleh. Boleh lah. Saya nak tengok ada berapa orang dah ni. Ui, 7 orang je. Sedih dia ni. Elok. Ingat tak apa. Okey, tak apa. Sekarang ni saya nak tunjuk kat awak soalan ni. Okey, soalan yang jenis panjang-panjang ni. Okey. Semua boleh tengok. Kita ada soalan sebanyak 140 orang murid tingkatan 5 diberi peluang untuk menyertai kelas intensif untuk mata pelajaran sejarah dan bahasa Melayu. Sebanyak 65 orang murid memilih kelas bahasa Melayu, 70 orang murid memilih kelas sejarah, manakala 50 orang murid memilih kelas bahasa Melayu dan sejarah. Hitung jumlah murid yang dapat menyertai kelas intensif. Maknanya dia nak tahu berapa orang, itu ada 140 orang. Okey. Jadi dia nak tahu berapa orang yang masuk kelas intensif. Adakah 65 orang? Adakah 70 orang? Adakah 50? Mestilah lebih daripada. Jadi dia nak tahu berapa semua, maksudnya seorang pelajar yang terlibat ni mesti dia nak tahu berapa orang terlibat. Okey, dia nak tahu berapa orang terlibat lah. Sebab ada orang dia masuk dua-dua. Ada orang dia masuk bahasa Melayu je. Faham maksud saya? Ada orang dia masuk sejarah saja. Ada orang dia masuk bahasa Melayu saja. Ada orang dia masuk dua-dua. Jadi sekarang ni dia pun nak tahu berapa orang yang masuk sebenarnya. Okey. Berapa orang yang masuk. Jadi dan soalan B dia tanya jumlah murid yang tidak menyertai, yang tak masuk langsung. Okey. Yang tak terlibat dia pun nak tahu juga berapa. Jadi cara dia adalah first kali awak tengok dia memahami masalah yang ni adalah, yang ni senang lah. Cara saya pun buat macam ni lah. Jumlah murid 40. Maknanya apa? Maknanya kita tak mau baca panjang-panjang, kita tulislah maklumat yang pendek-pendek supaya kita dah tahu dah maklumat ni. Jangan duk baca banyak kali, letih lah. Penat pindah kita membaca banyak kan. Jadi kita tulis je jumlah murid 140, kelas sejarah 70 orang masuk, kelas bahasa Melayu ada 65 orang masuk. Maksudnya kelas itu dikendalikan oleh cikgu. Seorang cikgu sejarah ada 70 orang masuk. Kelas bahasa Melayu ada 65 orang masuk. Yang kelas bahasa Melayu dan sejarah dua-dua pun dia masuk ada 50 orang. Okey. Maknanya ada orang dia masuk sejarah tapi tak masuk bahasa Melayu. Ada orang dia masuk bahasa Melayu, dia tak masuk sejarah. Ada orang dua-dua masuk. Ada orang tak masuk langsung. Okey. Jadi berapa orang yang terlibat dia tahulah. Okey, jadi merancang sendiri. Ini jumlah murid ni yang ni tadi tu. Maksud dia semester ataupun universal tu. Tanda ulang, kepala ulang tu, nagih tu, kepala ulang tu, itu adalah tanda semester. Ni macam ni. Tu. Tak keluar lagi. Tu. Okey, itu maksud dia semester lah. Okey, B murid memilih kelas bahasa Melayu, S murid memilih kelas sejarah. Dia kata lukis gambar Rajah Van. Okey, selalunya orang lukis Rajah Van ni senang lah. Apa dia buat adalah, okey, dia lukis bulat ni macam ni. Dia lukis bulat, betul buat bulat macam ni. Okey, awak dengar saya cakap apa? Sebab benda jawapan dah ada. Okey. Dia bagi tahu kita tadi kat atas bahasa Melayu berapa orang tadi bahasa Melayu? Bagi tahu saya Sat. Bahasa Melayu 65. Bahasa Melayu 65. Sejarah berapa? 70. Sejarah 70. Dua-dua? 50. BM sejarah 50. Okey. Baik, awak tengok ni Dia buat bahasa Melayu 65, maknanya ni nampak tak? Ni buat bulat, ni dia buat bulat. Lepas tu dia buat 50 yang kat tengah. Ini crucial ni, buat yang ni dulu. Buat 50 dulu kat tengah.
Sebab apa dia buat 50 dulu? Sebab 50 ni dua-dua terlibat. Dan Hujan dia adalah dua. persilangan. Dia adalah persilangan. Ingat tak? Jadi 50 kat situ. Okey, yang ni macam wajib lah. Awak kena tulis yang tu dulu. 50 tu. Okey, 50 ni awak kena buat dulu. Jadi, oleh kerana bahasa Melayu ni 65, so ada baki 15 lah. Betul tak? Betul. Okey, sebab dia 65 kan? Dan sejarah pula, dia bagi tahu 70. Jadi, belah sini awak kena buat 20 lah. Okey, boleh faham lah? Boleh. Okey. Jadi, yang terlibat bahasa Melayu dan sejarah dua-dua adalah 50. Yang terlibat bahasa Melayu 65, sejarah 70. Jadi sekarang dia nak tahu berapa orang yang terlibat adalah awak tambah yang dengan yang warna hijau. Yang ni. Sebab dah diasingkan. Nampak tak? Jadi yang ni adalah yang terlibat dalam kita kata yang menyertai kelas intensif. Kelas intensif. Okey. Dan dia kata jumlah pelajar tadi berapa? 140. 140 kan. Jadi 140 tolaklah 85 tadi. Okey. 140 tolak 85 tadi. Dapatlah 55. Okey. Boleh faham lah? Boleh. Okey. Jadi dah dapatlah jawapannya. Cuba tengok yang ni pula. Sebanyak 200 orang pelajar universiti di soal selidik tentang penggunaan alat teknologi. Hasil kajian menunjukkan 155 orang pelajar memiliki telefon bimbit. Okey, ramai yang ada handphone. 90 orang memiliki komputer riba. 37 orang memiliki tablet. 4 orang pelajar memiliki kedua-dua komputer riba dan tablet sahaja. 50 orang pelajar memiliki kedua-dua telefon bimbit dan komputer riba sahaja. 5 orang pelajar memiliki telefon bimbit dan tablet sahaja dan 83 orang pelajar memiliki telefon bimbit sahaja. Pening kalau hampa baca tu ya? Jadi, kalau nak tak mau bagi pening, dia tulis lah ni benda ni. Okey, yang ni jumlah pelajar. Okey. Yang ni telefon bimbit saja. Okey. Awak tengok, ni pun telefon bimbit saja. Yang ni telefon bimbit, awak kena faham apa beza dia. Ada kat atas tu. Awak perasan tak? Satu telefon bimbit ada 155. Okey, dekat bawah telefon bimbit saja kan. Apa beza dia tu? Telefon bimbit tu mungkin ada guna yang lain juga. Telefon bimbit tu sebenarnya mungkin dia ada komputer riba ke, dia ada apa-apa lah. Yang telefon bimbit saja tu dia hanya ada telefon bimbit, dia tak ada benda lain. Okey, sahaja tu menunjukkan itu sahaja. Contoh RM20 sahaja. RM20 lah. Okey. Jadi yang mana kata komputer riba macam ni maknanya dia mungkin ada lain. Komputer riba pun dia ada, benda lain pun dia ada. Tablet pun sama. 37 orang ada tablet dan mungkin orang ni ada benda lain jugalah. Okey, yang mana ada perkataan sahaja menunjukkan itu saja dia ada. Okey. Baik, sekarang soalan dia adalah hitung jumlah pelajar yang memiliki ketiga-tiga alat tersebut. Ketiga-tiga ni maknanya tiga-tiga semua ada, maknanya dia adalah persilangan semua. Faham tak? Ni ketiga-tiga ada ni maknanya telefon bimbit ada, komputer riba ada. Kalau ni komputer bimbit, ni komputer riba, tablet. Maknanya semua ada ni kat tengah-tengah ni. Okey. Alamak tak keluar lagi. Saya dah lukis lah. Lama dah lukis kan, tak keluar kat itu. Okey. Ada. Tak apalah maksud. Dia dah. Tu dah maksudnya soalan yang minta bersilangan semua ni macam ni. Ada pun sebenarnya kat sini kan. Jadi kalau awak nampak kat bawah buku awak tu melaksanakan strategi, dia ada logo, dia buat gambar Raja Van yang mana dia pun nak cari nilai X ni. Betul kan? Dia nak cari nilai X ni macam yang saya kata tadi lah. Okey, yang ni sama macam kita buat tadi. Yang ni maksudnya tak saya cakap Dengar? macam terputus. Terputus. Terputus
Sekejap Agak-agak okey tak? Ni. Sebenarnya nak habis dah ni. Okey. Okey. Untuk contoh ni awak boleh tengok dulu. Tak faham boleh tanya saya sebab saya nak bagi kerja saya cuba ni. Banyak ni yang buat. Agak-agak boleh buat tak? Praktis kenduri 4.1E. 1, 2, 3. Tak payah banyak lah, buat 3 soalan je boleh kot. Boleh. 1, 3 je 2, okey lah. kan, kalau awak nak buat 4, 5 pun boleh sebenarnya. Sebab awak pun tak tahu nak buat apa kat rumah kan. Tapi saya galakkan buat 3 soalan dulu lah. 3 soalan. Okey. Saya galakkan buat semua, tapi yang wajib buat 1, 2, 3. Wajib 1, 2, 3. Digalakkan buat 4 dan 5 lah sekali lah. Tak tahu nak buat apa kat rumah, buat je lah kan. Okey. Tapi cara buat tadi macam ni lah. Saya ada masa sikit ni, dia tak mati lagi. Tak apalah, saya beritahu yang kita nak dapatkan ad ni, awak tengok kat contoh langkah-langkah ni. Okey. Awak kena buat bulat macam ni. Bulat macam ni menunjukkan yang 83 ni dia sahaja. Okey. Nampak tak? Label bimbit tu 83 tu mana? Yang sahaja semua duduk kat sini. Yang saya bulat ni. Nampak awak tak keluar kat itu. Yang 83 Keluar dah. Y. Keluar. Yang itu adalah yang dia sahaja. Faham lah? Tab P, Faham. B 83, K tu komputer riba, Y yang tu yang dia sahaja. Yang mana dia sekali-sekali tu awak letak dalam persilangan lah, macam 50 tu dia berbimbit dengan komputer riba kan. Dua-dua ada. So dia bubuh 50 kat situ. Yang mana berbimbit dengan tab ada sekali bubuh 5. Yang ada 3-3 yang X tu. Okey. So cara nak buat tu adalah awak kena cari nilai X dahulu. Okay, macam sebelah ni ada hitung nilai X tu kan. Dia ambil 155. Mana datang 155 tu? 155 ni adalah yang telefon bimbit saja. Dia kira X ni, dia kira yang ni saja, yang dah saya bulat ni. Okey, dia kira bimbit. Kan telefon bimbit ada 155, dia tolak 83, dia tolak 50, dia tolak 5. Faham ah? Okey, faham. Itu untuk bulatan telefon bimbit saja, untuk nombor 2 tu, hitung nilai X tu. Untuk hitung nilai Y pula, awak dah ada nilai X tadi, awak ambil 90 main dari mana? Komputer riba. Ya, komputer riba, jumlah komputer riba ada 90, tolak 50, tolak 17, tolak 4. Semua nilai yang ada dah kat situ kan, yang awak ada. Okey. Sama juga nilai P pun macam tu, dan juga Q pun sama. Awak try buat. Kan ada masalah awak boleh bagi tahu saya lah. Okey. Okey. Saya rasa setakat tu kelas untuk hari ni. Saya minta maaf kalau ada kekurangan lagi sekali. Saya akan bagi maklumat yang lagi kalau ada perubahan dari segi apps yang kita nak pakai lah. Okey. Dan saya akan buat eksperimen dengan kata 5. Okey. Kalau perlu memang awak semua tukar Zoom ni, kita tukar lain. Okey. Inilah cabaran kita setakat ni. Yang itulah bila saya buat ni ada masalah tu. Saya buat yang ni ada masalah lagi. Tak apalah Okey. Jadi sebelum saya tamat, saya nak takat gambar last sekali. Tak ada masa lagi. Harap awak tak tutup ke awak punya muka. Ya, Dik. Baik, kat sini tak ada. Sekejap close. Oh. Belah. Pasal apa? Awak nampak skrin saya lagi ke? Tak nampak. Nampak muka cikgu. Nampak muka cikgu? Alamak, dekat komputer saya duduk nampak skrin saya lagi. Macam mana ni?
Okey, semua orang dah ada. Tak apalah tengok. Okey, dah ada. Okey. Dah ada dah semua orang. Mana kerja sekolah? Tunjuk kerja sekolah. Tunjuklah kerja sekolah anda. Oi, Amirul tunjuk kerja sekolah terharu lah. Macam tu lah. Tadi ramai orang tak nampak muka ni, siapa? Fatihah. Malu. Macam mana tengok kerja sekolah? Tak apalah, nak mengajuk lah macam ni. Ulu. Aduh. Sengih ni. Tak ramai kita hari ni. Tak apalah. Kita tengok lagi macam mana. Okey.